Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Cikgu harap sihat bersama keluarga yang tersayang. Okey anak-anak, hari ini cikgu akan teruskan PDPR kita di dalam perkara ibadat yang bertajuk solat. Sebelum cikgu teruskan, marilah kita sama-sama membaca doa. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Okey anak-anak, hari ini kita akan belajar tajuk baru, iaitu dalam perkara ibadat yang bertajuk solat. Okey, nanti anak-anak boleh rujuk pada muka surat 21 dan 22. Okey, semua mesti tahu kan apa itu solat? Okey, cikgu akan terangkan selepas ini. Okey, kita lihat pada slide ini. Okey, pengertian solat. Solat ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu, dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam mengikut syarat-syarat tertentu. Okey anak-anak, di dalam solat ada perbuatan dan ada perkataan. Contoh, apa perkataan kita di dalam solat? Kita takbiratul ihram tu Allahu Akbar. Itu perkataan. Kita kena, itu maknanya takbiratul ihram. Lepas tu kita ada baca suratul Fatihah kan? Itu semuanya perkataan. Kita ada baca doa iftitah. Itu semuanya perkataan. Apa pula contoh perbuatan? Okey, contoh perbuatan di dalam solat ialah kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Itu perbuatan. Ataupun kita rukuk, ataupun kita sujud. Okey, jadi makna solat iaitu beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam mengikut syarat-syarat yang tertentu. Akhir sekali nanti kita akan memberi salam ke kanan dan juga ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu bagi salam ke kiri pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey anak-anak, jelas ya? Okey, kita lihat lagi. Apakah syarat wajib solat? Okey, ingat syarat wajib solat ada 6 perkara. Syarat wajib solat ada 6 perkara. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, mestilah Islam. Kita ni orang Islam, wajib solat. Yang kedua, baligh. Apa itu baligh? Baligh iaitu cukup umur. Orang Islam itu mestilah baligh. Dia sudah cukup umur. Okay, kita lihat yang ketiga, berakal. Berakal. Apa makna berakal? Iaitu tidak gila. Okey, kalau kita lihat orang-orang yang tidak siuman, orang-orang yang gila di tepi jalan tu, dia tidak wajib solat sebab akal fikirannya tidak waras. Orang yang gila, orang yang tidak sehat akalnya adalah kekasih Allah Ta'ala. Jangan pula buat-buat gila. Itu Allah tidak suka. Okey, kita lihat yang keempat. Tengok bulatan yang keempat. Mestilah sejahtera panca indera. Maksudnya mestilah sihat tubuh badan kita. Ni panca indera kita, tubuh badan kita semua mesti sihat. Okey, kita lihat yang kelima. Syarat wajib solat yang kelima ialah sedar.
apa dia sedar, iaitu tidak tidur. Dan juga tidak mabuk. Kita mesti sedar. Kalau tidur, kalau mabuk, orang itu tidak wajib solat. Kena kalau tidur kita kena kejut dia. Okey, Ali dah azan, pergi ambil air wuduk. Jom kita sembahyang. Okey, dan yang terakhir sekali, syarat wajib solat ialah suci daripada haid dan nifas. Okey, haid dan nifas ni adalah darah orang perempuan sahaja. Orang lelaki tiada. Okey anak-anak, jadi inilah dia 6 syarat wajib solat. Ada 6. Ini pun sama macam tadi yang saya terangkan lah. Syarat wajib solat ada 6. Islam, baligh, berakal, sejahtera panca indera, sedar, dan juga suci daripada haid dan nifas. Okey, kita lihat lagi. Okey, apa pula tanda-tanda baligh? Okey, di sini cikgu akan terangkan. Apakah tanda-tanda baligh? Okey, kita ada 3 tanda baligh. Kita lihat yang pertama. Pada kotak hijau itu, iaitu keluar mani bagi lelaki dan perempuan. Tanda baligh yang pertama iaitu keluar mani bagi lelaki dan perempuan. Okey, tanda baligh yang kedua ialah keluar darah haid bagi perempuan sahaja. Darah haid ni adalah bagi perempuan sahaja. Dan yang ketiga, cukup umur 15 tahun hijrah bagi lelaki dan perempuan. Itulah dia tanda-tanda baligh. Kalau ada soalan, kalau cikgu soal, mesti dapat jawab. Apakah tanda-tanda baligh? Apa dia yang pertama tadi? Keluar mani bagi lelaki dan perempuan. Yang kedua, keluar haid bagi perempuan. Yang ketiga, cukup umur 15 tahun hijrah bagi lelaki dan perempuan. Ini yang ketiga ni, kalau dia tak keluar air mani, kalau dia tak keluar darah haid, umur dia cukup 15 tahun, maka dia sudah baligh. Kalau umur dia 14 tahun, 13 tahun, belum keluar air mani, belum keluar darah haid, dia belum baligh. Tapi umur dia 15 tahun, umur 15 tahun hijrah. Hijrah ni adalah kalender Islam. Maka balighlah lelaki dan perempuan itu. Okey, jelas ya anak-anak? Okey, cikgu pergi lagi slide. Okey, kita lihat di sini apakah syarat sah solat kita. Okey, kita lihat yang pertama. Solat kita sah, mestilah kita mengetahui masuk waktu. Solat dengan yakin. Sekarang senang kan? Kalau kita nak tahu masuk waktu macam mana? Dekat surau, dekat masjid, dekat TV pun telah melaungkan azan. Yang melaungkan azan tu dekat masjid, dekat surau tu siapa? Okey, Bilal ataupun muazzin. Bila Bilal melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tandanya sudah masuk waktu solat fardu. Okey, itu yang pertama syarat sah solat, iaitu mengetahui masuk waktu solat dengan yakin. Okey, kita terus yang kedua. Yang kedua, mestilah kita solat menghadap kiblat. Kita pastikan kita kena tahu mana kiblat kita. Kalau tak tahu, tanya mak, tanya ayah. Okey. Yang ketiga kita lihat syarat sah solat, iaitu menutup aurat. Dalam solat kita mesti menutup aurat. Kena pakai pakaian yang menutup aurat. Tidak boleh terdedah-dedah. Itu syarat hendak sah solat kita. Okey, kita lihat yang keempat. Yang keempat ialah suci pada badan, pakaian dan tempat solat daripada najis.
pastikan badan kita, pakaian kita dan tempat solat kita bersih. Tiada satu pun najis. Sebelum kita hendak solat, pastikan bersihkan dulu tempat sujud kita, sejadah kita. Jangan sampai ada najis. Jangan sampai kita bawa najis ketika kita hendak solat. Bersihkan dulu. Kalau baju kita ada najis, ada darah ke, ada nanah ke, kita bersih. Kita tukar baju yang bersih. Sebab apa? Allah suka kita pembersih. Kita solat, kita hendak menghadap Allah Ta'ala. Jadi apabila kita solat dengan bersih, dengan suci, Allah akan terima ibadat kita. Okey, kita teruskan lagi. Syarat sah solat yang kelima, iaitu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Pastikan sebelum kita hendak solat, mestilah kita suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil contohnya membuang air kecil. Buang air kecil. Ataupun buang air besar. Buang air besar apa? Kita nak, contohnya kita nak berak. Itu. Apa pula hadas besar? Hadas besar ni contoh tidak keluar darah haid, tidak keluar mani. Pastikan bersih. Bersih sebersihnya. Barulah kita boleh solat. Okey anak-anak, itu dia syarat sah solat. Ada 5. Apa yang pertama tadi? Mengetahui masa waktu solat dengan yakin. Okey, kita throw back. Yang pertama tadi mengetahui masuk waktu solat dengan yakin. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Pastikan kita menutup aurat. Yang keempat, suci pada badan, pakaian dan tempat solat daripada najis. Dan yang terakhir sekali, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey anak-anak Okey, cikgu terangkan di sini. Info. Apa itu kiblat? Apakah maksud kiblat? Okey, kita lihat peta berwarna kuning. Kiblat ialah arah menghala ke Kaabah di Masjidil Haram di Mekah. Kalau dekat Mekah tu kita dah terang-terang nampak kiblatnya. Iaitu Kaabah. Itu Kaabah adalah kiblat umat Islam ketika berada di sana. Kita dah nampak. Kalau kita tak duduk dekat Mekah, macam mana? Okey, kita tengok yang kedua, kotak yang berwarna merah. Bacaan kompas menghala disebut azimut kiblat. Kalau kita tidak tahu arah kiblat kita gunakan kompas. Sekarang yang canggih, kompas. Kadang-kadang dekat dalam telefon, kat handphone pun dah ada tunjuk arah kiblat. Azimut kiblat, tengok kotak yang terakhir tu. Azimut kiblat bagi negeri Johor ialah 292 darjah. Kecuali Pontian 293 darjah. Okey anak-anak, kalau kompas kita rosak ke, kalau kita tak tahu arah kiblat kita keluar daripada rumah kita ambil satu benda ataupun kayu, kita cucuk, kita lihat nanti kita cucuk pada petang tu lah, kita lihat nanti dia bayang-bayangnya arah mana. Kalau bayang-bayangnya arah kanan kita, jadi itulah arah kiblat kita. Okey anak-anak, cikgu harap pelajaran yang kita belajar pada hari ini kita akan dapat amalkan, kita akan dapat praktikkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini akan diberkati oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Okey, cikgu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.